A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya, dan seterusnya pagi ini kita dapat terus menyaksikan program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi menambah keberkatan program kita pada hari ini, jom sama-sama para penonton kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, status terkini COVID-19 di Malaysia setakat 10 hari bulan 2 2021, jumlah kes keseluruhan 251,604, kes baharu 3,288. Alhamdulillah, kes sembuh baharu 1,929, dan jumlah kes yang masih aktif 52,186, dan duka cita kematian baharu 14 orang. Jom para penonton kita berganding bahu, kita teruskan pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Para penonton, hari ini kita nak mengambil semangat juang. Kita nak mengambil satu sifat yang cukup hebat yang dipamerkan oleh seorang sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Iaitu hari ini kita berada dalam topik sirah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda semua seorang tokoh agamawan tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Sihat. Sihat. Da'i sihat. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Jadi seorang sahabat yang cukup luar biasa hebat, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tahu apa kemuliaan tersebut, kita nantikan. Selepas ini Ustaz akan cerita. Kepada para penonton yang nak ajukan soalan, boleh call kita di talian 1-800-881677 atau terus ke Facebook kita, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang share dan like agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini topik sirah Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Fadhil Ustaz, sebelum kita nak merungkai tentang sahabat yang luar biasa hebat ini, kita nak tahu ya bagaimana tingginya para sahabat di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita bertemu pada tahun ini, tahun yang barulah, walaupun bulan 2 ini, tapi pertemuan saya di dalam program Tanyalah Ustaz ini first dalam tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dipayungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah, sangka baik dengan Allah dan sangka baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
apabila kita menyebut dai tentang sangka baik dengan Allah dan sangka baik dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat bagaimana di sana ada di sana ada titik pertemuan di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, sebelumnya kita tiada, hari ini kita ada, dan generasi-generasi yang dahulunya pernah hidup di muka bumi ini. Kita semua kena ingat bahawasanya dahulunya ada generasi yang lebih awal sebelum kita, dan mereka, di antara mereka telah pergi kembali ke rahmatullahi alaih. Dan kedudukan mereka lebih hebat daripada kita. Walaupun kita merasakan kita ini berada di muka bumi ini, kita kena fikir bagaimana nak dapat kedudukan seperti mana mereka yang hebat. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga kriteria, tiga sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kedudukan umat ini tergemilang, terbilang dan cemerlang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga kriteria, Ustaz. Kriteria tiga. Ya. Dan kriteria ini yang Allah maksudkan ini lebih fokus kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat ada ketika itu. Sebab sahabat ada ketika itu. Kuntum khaira ummah. Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Bagaimana dapat kedudukan sebaik-baik umat? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ta'muruna bil ma'ruf. Kamu itu mengajak manusia kepada ma'ruf, kepada kebajikan, kepada kebaikan. Ini program Tanyalah Ustaz juga mengajak kepada kita untuk mengajak manusia, umat Islam khususnya yang berada di negara Malaysia ini, mendapat kebaikan awal pagi lagi. Subhanallah. Celik-celik solat subuh dah duduk majlis taklim, majlis ilmu. Kan? Kuntum khairan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Itu kedudukan yang kedua tertinggi untuk, maksudnya sifat yang kedua untuk mendapat kedudukan yang tertinggi. Dan kamu semua adalah beriman kepada Allah SWT. Da'i, kalau kita lihat ayat ini diturunkan kepada memang bi umumil lafaz la bi khususi sabab, tapi kita kena lihat juga untuk mengambil iktibar, mengambil panduan dan pengajaran. Allah tidak turunkan alam, Allah tidak cipta alam ini, Allah tidak cipta makhluk di dalamnya, generasi-generasi yang ada pada masa itu sampai sekarang, Allah tidak jadikan dengan abas, dengan sia-sia. Maka golongan di antara mereka adalah golongan yang terbaik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, siapakah yang terbaik di kalangan umatmu?" Mana umat Nabi SAW siapa yang terbaik? Sebab itu kita kat sini, kita kena lihat da'i dan semua penonton, kita nak lihat yang baik ataupun yang buruk? Yang baik, Ustaz. Kita mesti lihat yang baik. Betul. Jadi kalau kita melihat yang baik, kenapa kita hari ini ada banyak tasaulat, tawahumat? Kita banyak ragu-ragu, banyak fikir-fikir. Sedangkan ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada dusta. Tidak ada pendustaan, tidak ada penafian, tidak ada maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita melalui Rasulullah SAW siapa umat yang terbaik. Nabi kata khairul qarni. Sesungguhnya sebaik-baik kurun adalah kurunku. Maknanya kurun yang ada pada Nabi SAW, satu kurun 100 tahun. Maka kita lihat di sini Rasulullah kata 100 tahun yang pertama masa dengan Nabi SAW. Siapakah berada bersama mereka? Allahu Akbar. Tidak bukan tidak. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itu tahap tinggi. Sebab tu bila kita sebut nama Nabi, tak boleh kita senyap, melainkan kita radhiyallahu, taradau. Maknanya kita meredai Allah, meredai mereka sebagaimana Allah meredai mereka. Masya-Allah. Dan di antara mereka itu ada seorang susuk tubuh yang sangat mulia, yang sangat agung daripada keluarga Al-Ansar. Al-Ansar ini Al-Ansar ini dikaitkan dengan
Jangan kaitkan dengan Nasrani. Al-Ansar maknanya orang pembantu Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah yang asalnya Yathrib. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, spesialnya Abu Ayyub Al-Ansari ini banyak. Tapi ramai orang mungkin tertanya-tanya, kenapa rumah Nabi, rumah Abu Ayyub yang diberhentikan unta tadi, sehingga Nabi kata da'ha, tinggalkannya, fa innaha ma'murah, sesungguhnya dia telah diperintahkan. Maknanya unta ni dah tahu kat mana dia nak landing. Baik Ustaz. Cerita yang cukup menarik Ustaz ya. Baik, para penonton nak tahu cerita ni, stay tune. Selepas ini Ustaz akan ceritakan. Tapi Ustaz, 3 kriteria sahabat yang pada kita bukan senang nak buat lah Ustaz ya. Yang mana yang pertama, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT. Ini yang disebutkan khairul ummah. Betul Ustaz ya? Jadi maknanya kalau kita nak jadi seperti sahabat, maknanya kita kena buat 3 perkara ini Ustaz. Tapi Nabi dah sebut dah, sebaik-baik kurun adalah kurunku saya. Jadi maknanya inilah sebab kenapa kita cerita tentang sahabat Nabi. Kerana mereka ini adalah sahabat yang terbaik di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin kita boleh raikan soalan ni Ustaz ya? Boleh ke? Boleh. Okey, kita nak pergi kepada soalan pertama. Kita nak kenal siapa dia susuk tubuh yang Ustaz nak ceritakan ni, Abu Ayyub Al-Ansari ni. Kita bersama dengan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Siapakah Abu Ayyub Al-Ansari dan asal usul nasab keturunannya? Yang kedua, mengapa beliau terkenal dengan panggilan Abu Ayyub sedangkan beliau ada nama sendiri? Adakah kerana untuk memuliakan keturunannya? Mohon Ustaz jelaskan. Syukron. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Salah Cikci ini mesti dia dah awal-awal lagi dia dah standby kan soalan ni Ustaz. Dia nak kenal siapa ni Abu Ayyub Al-Ansari. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang bertanya tadi iaitu Sal Rasid Cikci. Nama. Baik, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu pada pagi ini untuk menceritakan tentang susuk tubuh yang sangat mulia ini, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Sebentar tadi saya telah mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi nanti insya-Allah kita akan sentuh. Disebutkan di dalam kitab Syiar Ulama Nubala, iaitu bagaimana sejarahnya Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Imam Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berketurunan yang berketurunan daripada Najjar. Najjar ni orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta menyelesaikan permasalahan di Yathrib. Nama sebenar Abu Ayyub Al-Ansari ialah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Talha. Keluarganya, ayahnya daripada, maknanya asalnya daripada Yathrib itu tadi. Kemudian isterinya, mana ibunya adalah orang yang sangat dihormati juga. Ketika mana sebelum ia memeluk Islam, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia masuk Islam sebelum Rasulullah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dia daripada keluarga Bani Najjar. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ialah seorang yang yang lahir daripada Baghdad, kemudian pergi ke Madinah kerana hijrah daripada keturunannya yang disebut sebagai Abu Ayyub. Abu Ayyub ialah kunyah. Kalau kita belajar dalam dalam ilmu sirah, dia akan ada Abu bikunyatin aba wal Itu adalah kunyah kepada gelaran kepada seseorang yang Rasulullah SAW berikan. Dia kemuliaan Ustaz. Kan? Dia kemuliaan. Al-ab wal kemuliaan. Tetapi kita kena lihat juga al-ab ini dalam bahasa Arab dia ayah ataupun bapa. Selalunya dinisbahkan kepada anak
sulung ataupun anak bongsu. Kan? Sebab itu ataupun dikaitkan dengan beberapa perkara yang berlaku. Contohnya Abu Hurairah, digelar Abu Hurairah sebenarnya namanya Abdul Rahman sebab suka main kucing. Simpan kucing dalam ni. Abu Ayyub dikaitkan dengan keluarganya yang mungkin dinisbahkan kepada keluarganya, disebutkan di dalam kitab Tarajim As-Sahabah. Ayub itu diambil daripada keturunan dan Ayub dimuliakan keturunannya. Kalau Ustaz Abu Ustaz. Tapi kita jangan beritahu lagi. Kita akan bagi tahu selepas ini Abu apa yang kita boleh bagi Ustaz. Kita berehat seketika para penonton. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Banyak perkara kita nak ambil ibrah daripada kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang baru saja bersama dengan kita. Hari ini kita dalam topik sirah Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Ini seorang sahabat yang cukup luar biasa. Tapi sebelum rehat tadi Ustaz, Ustaz tadi sebut Abu Ayyub. Ini satu yang disebutkan kunyah Ustaz ya? Kunyah. Kunyah kemuliaan Ustaz. Bukan. Kunyah itu setiap nama yang dinisbahkan kepada al-ab dengan al-um. Kalau Ustaz, kunyahnya apa? Saya anak sulung namanya Muhammad Umair Alwi. Tapi kalau nak maknanya diberikan kunyah tadi Abu Umair. Masya Allah. Ini memang nama-nama sahabat lah saya. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita ada sebenarnya satu lagi soalan yang cukup menarik daripada sahabat kita. Dia tanya Ustaz, mengapa Abu Ayyub Al-Ansari dikatakan seorang yang sangat kuat semangat dalam zuhudnya hingga berlumba-lumba dalam melakukan amal zuhud dengan Sultan Al-Fatih. Ini hebat ni Ustaz, kisah ini. Silakan. Soalannya betul tapi perlu perlu pada penjelasan. Kalau tidak nanti kita mengatakan macam mana ini Abu Ayyub sampai kepada zaman Al-Fatih, sedangkan 600 tahun setelah wafat, setelah meninggalnya, telah syahid, setelah terkorbannya Abu Ayyub Ansari. Baik. Abu Ayyub Ansari memang dikatakan zuhud itu dia tidak bukan tidak nampak zuhud, tapi dia ialah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apa sahaja yang ada pada dia akan korbankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan rumahnya, dia suruh isterinya siapkan masakan. Isterinya Ummu Ayyub. Allahumma selamat, apabila disediakan makanan, sehingga kan kalau kita lihat ada satu kisah makanan yang Ummu Ayyub masak, selalunya Nabi SAW akan menjamahnya, mengambilnya. Yaumunal Ayyam, satu hari Nabi SAW tak makan apa yang dimasak oleh Ummu Ayyub. Kerana apa? Kerana di dalamnya ada bawang. Ada bawang. Dan Nabi SAW tidak di sana mungkin bawang merah ataupun bawang putih. Ketika mana Nabi SAW makan, tiba-tiba Nabi tak makan. Nabi tak makan, lalu Rasulullah, sahabat bertanya, Abu Ayyub bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tak makan?" Lalu dia mengatakan, "Kami ini menjaga haknya makhluk yang lain." Maksudnya dia kata kami menjaga perasaan makhluk lain, itu maksudnya malaikat. Malaikat tidak akan mendekati orang yang mulutnya bau busuk. Mana digambarkan kalau makan macam tu saja, kosong macam itu,
maka ini Rasulullah SAW. Jadi semenjak itu bila Abu Ayyub dengar, Abu Ayyub tidak lagi isterinya pun tidak lagi masak yang letak saja bawang mentah lah tu, bawang Ustaz, mentah, bawang mentah. Jadi dekat sini kita lihat Abu Ayyub yang keduanya, Abu Ayyub ini masyhur dengan tidak ada satu peperangan melainkan ia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua disertainya. Disebutkan dalam kitab, selalunya saya rujuk kepada Syiarul Alamun Nubala ataupun Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Ini semua kitab-kitab ulama yang masyhur dan jumhur. Di sana bagaimana Imam Abu Ayyub Al-Ansari ini dia sifat zuhud itu, tapi kita lihat juga dalam satu kisah ketika mana Rasulullah SAW berada di bawah, rumahnya 2 tingkat. Rumahnya 2 tingkat. Abu Ayyub duduk di atas, Rasulullah duduk di bawah. Tapi asalnya Abu Ayyub hendak Rasulullah SAW yang duduk di atas, supaya kami duduk di bawah. Tapi Nabi kata tak, nanti senang wafidin, tetamu-tetamu datang, aku sambut mereka. Maka Abu Ayyub dan isterinya duduk di atas. Tapi yang luar biasanya, ketika mana dia duduk dekat atas, dia sentiasa memikirkan di mana Rasulullah SAW. Rasulullah di mana? Sebab dia takut. Tengok ini di antara bab adab yang tinggi. Sampai tahap tu, Ustaz. Sampai tahap tinggi. Dia takut nak lalu di mana Nabi SAW ada di bawah. Sehingga kan dia tidak tidur dan dia tidak berjalan di atas kerana dia pergi ke tepi. Rasulullah SAW tahu. Allah wahyukan Nabi SAW. Allah gerakkan hati Nabi SAW. Sehingga kan dapat akhirnya terjadi satu peristiwa yang menyebabkan Nabi akur nak naik ke atas. Patutnya Nabi tak nak. Nabi kata biarlah kamu suami-isteri berurusan di atas, aku tak nak tahu, maknanya tak nak mengganggu. Yang Abu Ayyub kata tidak ya Rasulullah. Nampak? Maksudnya kat sini kita kata zuhud, tapi zuhud macam mana? Dan betul, satu hari dia datang jumpa dengan seorang sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini tahu macam mana Abu Ayyub Al-Ansari memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab lebih kurang dalam 7 bulan. Sebab sebelum Masjid Nabawi didirikan, di mana Rasul tinggal? Rasulullah SAW tinggal di Allahumma salli, tinggal di rumahnya Abu Ayyub selama 7 bulan. Siap sedikit daripada Masjid Nabawi dan bilik Nabi, maknanya rumah Nabi, maka barulah Rasulullah SAW berpindah ke sana, tapi selepas 7 bulan. Maknanya 7 bulan menjadi tetamu. Lama juga tu. Rasulullah menjadi tetamu Abu Ayyub. Apa saja dikedepankan. Sehingga kan makanan dia pun dikedepankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa baki daripada makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah ia makan. Itu kita kaitkan. Dan kemudian dikaitkan dengan Sultan Al-Fatih tadi, sebenarnya beliau ini pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi pernah menyebutkan akan ada seorang rajulun salih, seorang lelaki yang soleh, pemuda yang soleh, akan dimakamkan ataupun akan dikuburkan di depan kota Konstantinopel. Kota Rom itu, kota tembok itu akan berada di sana. Itulah kita lihat kalau pernah pergi Turki. Dan saya pun lupa tadi, saya kata Baghdad. Beliau sebenarnya keluarganya berketurunan Turki. Baru sampai ke Yathrib, tapi daripada kalangan Bani Najjar. Jadi ketika mana Allahumma selamat, Abu Ayyub dengar hadis tu, inilah yang dikatakan dia akan al-amir, maksudnya yang akan conquer, akan mengambil Rom itu tadi, ataupun mengalahkan Rom, mengambil kota Konstantinopel itu daripada tangan Rom Byzantine, iaitu orang yang pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, tenteranya yang baik, rakyatnya yang baik. Jadi di situ Abu Ayyub sudah ada yatamanna, maknanya dia ada cita-cita dan berhajat. Kalaulah yang terkorban itu, maksudnya yang dikuburkan adalah aku. Dan dikaitkan dengan Sultan Al-Fatih.
Sultan Muhammad Al-Fatih, kerana semangat juangnya itu telah ditiru oleh orang-orang selepasnya, semua kerajaan. Dan Abu Ayyub ni umurnya panjang. Di antara sahabat Nabi yang umurnya panjang sampai kepada kerajaan Muawiyah. Dan beliau meninggal dunia. Tapi digambarkan ia syahid. Maksudnya kat sini ada dua. Sama ada dia syahid ataupun dia meninggal dunia. Sebab beliau umurnya panjang sampai umur, dalam ada pendapat mengatakan 80, ada yang mengatakan 90. Maksudnya umurnya panjang sampai nak ikut perang. Yang Nabi SAW sebut. Maknanya dia nak Masya Allah, beliau nak tahqiqkan apa yang Nabi sebut. Kematian. Dan yang keduanya iaitu beliau nak dengar derapan. Kalau andai kata aku meninggal dunia, aku nak dengar derapan tapak kuda siapa yang akan masuk ke kota Byzantine, Istanbul itu, yang hari ini Turki kita lihat. Baik itu sebagai panduan kepada seluruh raja-raja pemerintah masa itu, dia ingat apa yang dibuat oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ini semangat yang kita nak ambil daripada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana dia menyahut akan seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, kita nak orang kata flashback sikit lah, Ustaz. Boleh ke, Ustaz? Ya, boleh. Yang mana kita melihatkan akan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kisah yang cukup luar biasa. Penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada luar biasanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana sampainya baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dinanti-nantikan oleh penduduk Madinah ni. Masya Allah, kalau kita flashback balik saya, kisah ketika mana mereka ni sampai sanggup tengah-tengah panas, tunggu bilalah Nabi nak sampai, bilalah Nabi nak sampai, kan? Dan sehingga sampainya Nabi SAW, pakat berebut-rebut saya. Tetapi akhirnya yang beruntungnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Baik, kita nak cuba gambarkan situasi itu, Ustaz. Boleh ya? Baik, sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan tentang perkara ini. Kita bersama dengan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang saya hormati. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, mengapakah rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini dipilih oleh baginda untuk persinggahan, sedangkan kaum muslimin yang lain juga ternanti-nanti kedatangan dan ingin memberikan sambutan yang terbaik buat baginda sallallahu alaihi wasallam? Adakah ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sudah mengenali Abu Ayyub Al-Ansari ini? Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Mungkin ketika itu, Ustaz, bukannya sikit rakyat ketika itu, ribuan manusia yang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Ayyub yang terpilih. Apakah yang Ustaz boleh gambarkan keadaan ini, Ustaz? Silakan. Baik. Pertamanya, kisah ini sebenarnya satu kisah yang saya tak tahu adakah ramai yang pernah memikirkan. Tapi soalan ini sebenarnya soalan yang saya bila melihat saja soalan ini diberikan, sebenarnya saya terfikir adakah orang yang menanya ni dia tahu, pernah dengar cerita ataupun tidak. Ceritanya sebenarnya berkaitan dengan seorang raja. Dia tempat rumah yang diduki oleh Abu Ayyub. Rumah siapakah itu? Ataupun tanah siapakah itu? Ada kisahnya. Ya. Sebab itu di dalam Islam, ayah-ayah, ibu-ibu, kepada seluruh bapa-bapa, maknanya orang-orang tua, cikgu-cikgu, para asatizah semua, saya minta hormat dengan pandangan saya yang saya pernah dengar. Saya belajar dengan seorang guru daripada Yaman, daripada Hadramaut, iaitu Al-Habib Abdul Rahman, Habib Ali Abdul Rahman Al-Jufri. Ketika mana beliau dalam tausiahnya pernah menyampaikan, disebutkan dalam riwayat sabiqan, maknanya riwayat yang terdahulu, terdapat satu raja yang dinamakan Malikut Tuba. Malikut Tuba. Raja ini, Malikut Tuba, ia pernah suatu masa dahulu, saya lupa sama ada dia itu, kalau tak salah saya dia Nasrani ataupun dia, maknanya raja tu, dia pernah membaca ataupun dia pernah tahu, ini yang disebutkan,
di dalam kitab Taurah, Injil, Zabur, semua tertulis nama Nabi SAW. Maksudnya sama ada tertulis nama Nabi ataupun sifat Nabi yang akan datang. Maka bila ia membaca, ia kata hijratuhu hijratuhu fi Yasrib. Maknanya dia telah tahu Nabi ini akan berhijrah di Yasrib. Dia tahu dalam kitab. Sebab tu kalau kita rujuk, sebab tu berapa ramai orang non Muslim masuk Islam sebab baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sejarah Nabi ini. Baru-baru ini ada seorang wanita daripada Turki, dia masuk Islam kerana satu anak sultan yang disebut Ertugrul. Dia masuk Islam sebab dia melihat cerita yang telah ditayangkan di Netflix. Cerita itu ditayangkan. Cerita itu akhirnya dia meluk Islam sebab dia tengok perangai orang Islam ketika itu semua. Jadi apa yang saya nak katakan, Malik Tuba telah bernazar. Telah bernazar membeli tanah. Dia membeli tanah. Dia kata mudah-mudahan satu hari nanti Nabi yang disebutkan di dalam kitab ini akan berada di sini. Masya Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW kata, da'ha fa innaha ma'murah. Tinggalkan unta ini. Sedangkan masa Rasulullah masuk tadi, semua orang Madinah, semua datang cari. Kata, sini. Lepas tu Rasulullah kata, biarkan dia. Dia tahu. Baik, Ustaz. Adakah unta itu sendiri mendapat perintah daripada Allah SWT? Kita simpan dulu, Ustaz. Boleh ke? Boleh. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini nak tahu unta itu dapat perintah daripada Allah ke tidak? Ustaz akan jawab selepas ini. Kita berehat seketika, kembali semula dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina madalillahi dam. Bila sampai je baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mereka rasa cukup bahagia, mereka rasa tak sabar nak melayani baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu tertarik-tariklah tali unta yang dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Ustaz sebutkan sebentar tadi, Nabi seolah-olah suruh mereka melepaskannya dan membiarkan unta itu berjalan sendiriannya. Adakah ini perintah Allah, Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau kita lihat daripada peristiwa Abu Ayyub Ansari, kita ambil daripada satu hadis Rasulullah SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Niyatul mu'min khairun min amalih, iaitu niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Sebab itu kalau kita lihat Malik Tuba, seorang raja yang bernazar membeli tanah. Tanah yang dibelikan bukannya dia tahu pun kat mana di mana Nabi akhir zaman itu akan duduk, akan tinggal, ataupun kita kata cara mudah landing lah. Turunkan dirinya, labuh daripada musafirnya tadi. Tak tahu. Tapi kat sini Allah nak beritahu niat saja. Niat je. Kamu niat, aku yang akan aturkan. Sebab itu bila cuba bayangkan, dan berapa ratus tahun setelah itu baru Rasulullah hidup. Berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun. Maknanya raja tu dia dah beli, dia kata aku bernazar satu hari nanti ada orang yang akan ni. Ditakdirkan Allah, itulah tanah
yang diduduki oleh Abu Ayyub Al-Ansari, rumah yang diduduki. Sebab itu masa Rasulullah SAW masuk, dan kita kena ingat bahwasanya Nabi SAW tidak buat satu perkara melainkan daripada wahyu daripada Allah SWT. Hatta yang bersama dengan Nabi, untanya jadi mulia. Unta jadi mulia sebab ada tunggangan atas Nabi SAW. Kalau dia agaknya dia letak unta-unta yang lain, unta-unta yang lain lalu, tak adanya berebut. Sebab yang duduk itu Rasulullah SAW. Maka bila dia jalan, dia kata, ya wahai Nabi Allah. Kan Abu Ayyub ini mendapat Islam masa perjanjian Aqabah, sebelum Aqabah datangnya kedua, sebelum datang Nabi SAW kan nak di invite Nabi SAW. Ibu Nabi SAW, ibu Abu Ayyub berketurunan Khazraj. Kan ingat tak, Aus dengan Khazraj bergaduh, jadi nak selesaikan masalah. Jadi ini juga maka unta tadi bila lalu tadi Allah dah wahyukan. Sebab tu Rasulullah kata da'ha, tinggalkan dia, fa innaha ma'murah, sesungguhnya unta ini sudah diperintahkan Allah. Jadi sebab tu dia jalan dia. Oh, kalau tengok dalam filem yang buat pembikinan contohnya Muhammad The Messenger, oh memang kita tengok untanya akan berjalan macam tu kan. Suspense saya. Suspense kan, tak tahu. Lepas tu berhenti dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masya-Allah. Ini dia, maknanya kemuliaan yang Allah berikan sebelum daripada Abu Ayyub berbakti kepada Nabi SAW. Masya-Allah. Kalau saya tambah sikit, yang Abu Ayyub ni pun bijak orangnya. Maksudnya dia ambil peluang cepat. Bila Rasulullah dah sampai ke rumahnya, masa tu dia datang kepada Nabi SAW. Ambil kelengkapan Nabi semua. Ambil kelengkapan Nabi SAW, dimasukkan rumah. Takut bangun balik, Ustaz? Bukan. Ini nak menunjukkan kat sini, kadang-kadang kita ni sebagai orang awam, kepada tuan-tuan guru kita, ulama kita, kadang-kadang kita kena hormat dia sebelum dia minta. Ini satu bab yang diajar. Sebab Abu Ayyub ni dia adalah adab kepada Nabi yang di antara tertinggi, kepada Nabi SAW. Memuliakan. Dan ini gambaran kepada anak murid, kepada gurunya juga. Sedangkan mungkin baru pertama kali bersua muka, Ustaz. Tapi terus mungkin merasai bahawa ia perlu dihormati, dan ini adab kita sebagai seorang yang menyambut tetamu dan menyambut guru itu sendiri. Masya-Allah. Dia mungkin yang keduanya disebutkan dalam riwayat, man ra'ahu habah. Siapa yang melihatnya akan jatuh cinta. Masya-Allah. Melihat Rasulullah SAW. Maknanya Abu Ayyub nak dibandingkan dengan yang lain, dia di antara orang yang terpilih untuk berjumpa Nabi SAW. Maksudnya dia dah tengok dah keindahan Nabi. Mungkin dia di antara orang yang merindui Nabi. Mungkin dia terlampau rindu dengan Nabi. Dia kata ini peluang kekasih Allah duduk dalam rumah saya. Kan maknanya Allah. Maknanya siapa yang first time jumpa Nabi terus akan terpaut hatinya kepada Nabi SAW. Baik, Ustaz. Ada satu kisah yang cukup menarik, Ustaz. Bukti cinta Abu Ayyub Al-Ansari kepada Nabi SAW. Sahabat kita ada nak tanya soalan. Boleh, Ustaz? Boleh. Okey. Kita bersama dengan Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, moga dirahmati Allah. Soalan saya, sejauh manakah cintanya Abu Ayyub Al-Ansari sehingga beliau mengingati makanan kegemaran Rasulullah SAW, antaranya rutab, roti dan kurma? Adakah keluarga dan penduduk setempat semuanya menyambut baik akan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam di situ? Terima kasih, mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan bila mana kenapa Abu Ayyub Al-Ansari memilih untuk berdiam diri bila dituduh curang dengan Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah SAW, sedang orang sekeliling heboh bercakap tentangnya? Sekian, terima kasih, mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, Ustaz. Ya, kalau kita tengok tentang hebatnya Abu Ayyub Al-Ansari ini, bukan sahaja dia ini menghidangkan makanan, tapi makanannya itu mewah-mewah juga, Ustaz. Mungkin ada perkara yang Ustaz boleh gambarkan kepada kita situasi itu, Ustaz. Baik. Saya bawa sebuah kisah ketika mana Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar satu hari dia keluar daripada rumahnya, lalu bertemu dengan Sayyidina Umar.
ma ma akhrajaka ya Abu Bakar, siapa yang keluarkan engkau, maknanya kenapa engkau keluar ni waktu tengah-tengah hari ni. Lalu dia kata la kharajtu illa al-ju' illa shiddatil ju'. Aku tidak keluar melainkan sangat lapar. Waktu tu panas Waktu panas. Jadi saya Abu Bakar pun kata, kenapa pula kau keluar waktu ni? Aku pun sama macam kau juga, lapar. Jadi mereka kedua-kedua lapar. Dia kata, jom kita cari orang yang boleh bagi kita makan. Ya. Jadi jalan-jalan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pandang Nabi SAW, mereka pun kata, ya Rasulullah, kenapa kamu keluar waktu sekarang ini? Maknanya kat sini kita nak lihat kebiasaannya orang Arab. Waktu tengah hari, waktu ini selalunya mereka duduk dalam rumah. Tapi bila disebut begitu, ini zaman dululah, zaman sekarang semua orang keluar. Jadi bila sebut begitu, Rasulullah pun kata, aku tidak keluar melainkan sangat lapar. Sama juga. Maka Rasulullah SAW bagi signal kepada sahabat Nabi, ada orang yang dia kalau aku lapar saja ataupun aku hendak saja mesti dah siap. Lalu dia cakap begitu, itulah dia Abu Ayyub Al-Ansari. Bawa ke rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub sediakan makanan, sedangkan Abu Ayyub pun sendiri belum makan lagi. Dan di situlah diletakkan kurma rutab dan juga makanan yang Nabi SAW makan sentiasa diingat-ingat. Tapi khususnya yang sebut tentang makanan tadi, iaitu sentiasa mengingati makanan yang tidak disukai oleh Nabi SAW, supaya tidak ada makanan yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Maknanya nak cari makanan yang disukai. Bila dia melihat Rasulullah suka, dia pun menjadi suka. Betul, sebab itu kita tengok dalam riwayat berapa ramai sahabat Nabi suka makan. Dulunya aku tak suka makan buah labu, sekarang ni aku suka makan buah labu. Kenapa? Sebab Rasulullah suka makan. Jadi ini di antara adab yang tinggi lah. Sehingga kan ada benda yang dia tak suka, tapi bila dia tengok Nabi suka, maka dah hilang kegemaran kesukaan Nabi, kesukaanku. Kan? Yang keduanya, cerita tentang Sayyidatina Aisyah Israel sedang curang. Ketika mana berdiam diri bila dituduh curang. Ya. Di sini yang kalau ikutkan sejarah, yang curang bukan Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan curang, maksudnya dituduh curang, iaitu Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal yang menjadi kalau kita zaman dulu pun kita tahu ada tentera, ada benda Temenggung, Laksmana. Maka setiap kali perjalanan dibawa tandu yang adanya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dibawa. Ini cerita ni orang kata iktibar pada kita, berita-berita yang kita dapat jangan mudah jangan untuk terus kita, viral lah saya. Jangan terus viral, jangan terus kita percaya. Ini sejarah hidup Nabi SAW ada sejarah yang hidup. Dan jangan kita matikan sejarah Nabi. Sebab itu kalau kita memandang sejarah Nabi, kita akan nampak di sanalah Islam yang sebenar. Sejarah itu hidup. Sejarah itu hidup. Masya Allah. Hari ini yang kita rasa, minta maaf saya cakap, kita dengar fulan, wala alan, wala siapa pun yang bercakap, kita tak boleh terima terus. Walaupun yang bercakap itu mungkin seorang yang fiqh, seorang yang ketua kampung ataupun pemimpin, hatta dia tak boleh nak terima. Betul. Sebab itu Rasulullah SAW yang bercakap itu ketua munafik. Ketua munafik. Dan para sahabat di antara mereka tahu perangai ini, tapi kenapa termakan juga. Sebab itu Abu Ayyub Al-Ansari ialah seorang sahabat Nabi yang tak nak dengar wala ini tak nak dengar. Walaupun Sayyidatina Aisyah ni seorang yang salihah, tetap juga. Yang saya tahu ini Rasulullah SAW. Rasulullah tahu. Aku dah tahu Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah. Dan aku ikut beriman kepadanya. Kenapa aku susahkan hatinya? Maka Abu Ayyub tak mahu campur. Sebab itu kalau kita lihat, disebutkan di dalam kitab, di dalam satu ilmu dipanggil ilmu fiqh tahawulat, yang dibawa oleh seorang ulama besar di Hadramaut, di Yaman, iaitu mufakir Islami, pemikir Islam, Dr. Habib Abu Bakar Al-Masyhur, yang mengatakan di akhir zaman fitnah yang seperti mana fitnah yang seperti mana berlaku pada Sayyidatina Aisyah akan kembali. Maknanya akan naik balik. Sebab apa?
Sebab di antaranya media masa. Media masa hari ini yang melaga-lagakan kita. Ya. Maka oleh sebab itu Abu Ayyub aku tak nampak apa-apa, aku tak mau dengar apa-apa melainkan itu dia. Habibullah. Masya Kekasih Allah. Jadi stand tidak ke sini, tetapi menunggu apa yang Allah akan tunjukkan kepada nabinya. Hatta Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa fitnahnya kepada Sayyidina Aisyah, Rasulullah sendiri kat situ kita nampak mauqif, kita nampak kedudukan Nabi yang menunjukkan aku juga adalah hamba Allah. Aku juga adalah manusia. Yang mana kamu kutuk isteri aku, kamu caci isteri aku, kamu kata isteri aku nak buat apa? Adakah aku nak kata aku Nabi, kamu semua? Tidak. Ya. Nabi nak katakan aku juga kena akur dengan apa yang berlaku di dunia hari ini. Masya Allah. Ini dia menunjukkan akan Nabi SAW ini manusia biasa saya. Tetapi orang yang soleha ini tetap diuji dengan fitnah tersebut. Tetapi bagaimana hebatnya para sahabat yang tak peduli apa saja, yang penting mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, tadi kita sebutkan ramai yang seronok bila kedatangan Nabi SAW. Ada ke yang tak seronok Ustaz? Kita berehat seketika boleh Ustaz? Kita kembali selepas ini. Para penonton nak tahu jawapan Ustaz? Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih yang baru saja menonton program kita pada pagi ini. Kita dalam topik sirah membincangkan tentang seorang sahabat yang luar biasa, Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah, dalam ribuan manusia yang berada di Madinah, akhirnya Nabi SAW memilih untuk tinggal bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan dibuktikan cintanya dengan menghormati Nabi SAW, beradab dengannya, menghidangkan makanan yang cukup luar biasa. Persoalannya, para penonton, dalam seronoknya kehadiran Nabi SAW ke Madinah, adakah golongan mereka yang tak suka kedatangan Nabi SAW? Ada ke Ustaz? Silakan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na fil atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Terima kasih. Di dalam maksud kehidupan ini, mesti ada orang yang suka dan tidak suka. Itu lumrah, fitrah. Tetapi ada kalanya orang yang tak suka boleh jadi suka. Sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran berkaitan dengan ada sesuatu benda yang kamu tak suka, mungkin di sisi Allah baik bagi kamu. Dan mungkin ada sesuatu benda yang kamu rasa baik, benda itu kamu rasa kamu suka benda itu, tetapi tidak baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jauhkan. Yang kita hendak begitu. Sebab itu kalau kita lihat, pertama sekali saya akan imbau kembali, adakah Nabi memang beria-ia hendak pergi ke Yathrib? Dai. Kalau kita lihat sejarah, adakah Nabi betul-betul hendak pergi ke Madinah, tinggalkan Mekah Al-Mukarramah, sedangkan itu tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Pertama kita akan lihat bagaimana Nabi SAW ketika hendak keluar daripada kota Mekah. Nabi nak keluar, masa Allah perintahkan Nabi pergi hijrah, Nabi masih sayang lagi kepada Mekah Al-Mukarramah, sehingga kan Nabi berkhitab, Nabi bercakap dengan bumi Mekah, di antara Mekah dan Madinah. Nabi stop, Nabi berhenti, Nabi pusing kembali. Nabi mengatakan, la anta Mekah Al-Mukarramah, maknanya kamu ila Mekah Al-Mukarramah, la ahabbal biladi ilayya. Engkau adalah negeri yang paling aku cinta, paling aku suka. Laula
qaumi akhrajtani. Kalaulah tidak kerana kaumku keluarkan aku tak keluar. Ini patriotik ya Nabi. Itu Masya Allah. Itu sifat kebangsaan Nabi Masya SAW Allah. yang sayang kepada negara, tanah tumpah Darahku. darahku. Maka Rasulullah bila pergi sampai ke sana, kita lihat kat sini ada undangan 2 kali. Undangan 2 kali untuk jemput Nabi SAW. Sebab itu kalau kita lihat, memang Yasrib ini dia ada dipanggil Bani-Bani. Itu Bani-Bani itu makna perkampungan. Perkampungan yang ada Yahudi di situ. Tapi perkampungan kecil. Lepas tu kata, tadi saya sebut Bani Najjar, kan? Bani Mustalab, Bani Quraizah. Ini semua adalah perkampungan kecil yang ada di Yasrib. Tetapi semasa orang yang datang kepada Nabi SAW untuk jemput Nabi dah tak tahu nak selesaikan masalah. Maknanya masalah pergaduhan, masalah perbalahan di antara kaum, mengenai agama itu, maksudnya Yahudi, Nasrani ini semua, mereka bergaduh, tapi mereka bergaduh ni lebih kepada puak. Lebih kepada, orang kata apa ya, persengketaan yang perbalahan di antara puak. Tak boleh nak selesai. Jadi akhirnya mereka berpakat dalam tempat itu sendiri, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita cari Muhammad bin Abdullah. Kita cari Muhammad bin Abdullah yang berada di Mekah. Sebab itu rombongan daripada Madinah datang cari Nabi SAW. Ya betul, di sana ada Yahudi, di Madinah ada Yasrib ada Yahudi, tapi mereka pun tak tahu nak settle lah. Maknanya pergaduhan yang sangat, akhirnya perlu cari orang yang akan selesaikan. Mereka berbincang, akhirnya cari Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW sampai, sudah tentu ada yang memeluk Islam, ada yang ikut Nabi SAW, sebab Nabi SAW bila masuk Islam. Dan ya Muhammad, meh ke Yasrib, kerana di sana ada ramai yang sedang menunggumu. Kan, sedang menunggumu. Kat sini satu iktibar, satu pengajaran untuk diri saya khususnya. Orang yang berdakwah ni, orang yang mengajar ni, da'i asal mana? Saya lahir di Terengganu. Terengganu. Okey, sekarang tinggal di Rawang. Di Rawang. Da'i duduk dekat Rawang, kalau da'i mengajar, adakah semua orang Rawang akan datang? Sedangkan dia tahu, sekarang ni mereka tahu da'i tinggal Rawang. Saya dibesarkan di Taman Keramat. Taman Keramat, area orang kata ni semuanya orang Melayu. Betul. Kebanyakannya orang Melayu duduk situ. Tapi kalau saya mengajar, adakah semua orang Keramat akan datang? Tak jugalah. Tidak. Sebab itu konsep hijrah ini juga diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, keluar sekejap. Keluar ke tepi, pergi jauh sikit. Kamu akan tengok orang kamu di Mekah akan cemburu. Sebab itu dia kat sini sebenarnya semua benda ada hikmah di sebalik Allah Subhanahu Taala. Nabi keluar, orang Mekah kata apa? Ya Muhammad, bila kamu nak balik? Bila kamu nak datang? Bila tengok tak ada, kami. baru cari. Inilah dia. Bila orang tu ada, bila ada bersama, bila dia duduk bersama, kamu tak nampak dia. Tak hargai. Kamu tak hargai dia. Tunggu dia dah jauh kan, baru, dia, kan? Macam ada seorang, ustaz tu dah masuk TV, ustaz tu dah ngajar, ustaz ni. Padahal dia dulu duduk kat tempat kamu. Tak pernah ambil kesempatan. Tak ambil kesempatan. Masya Allah. Jadi ini iktibar. Sebab tu bila sebut tak suka dengan suka ni, dia sebenarnya benda tu lumrah. Tapi ada kala dia akan jadi suka. Sebab itu orang Yahudi akhirnya ada yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang memang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu berlaku akhirnya peperangan demi peperangan, dan hubungan di antara Yahudi dengan orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy sangat kuat. Sebab itu terjadinya sabotaj. Nabi duduk dalam rumah seorang Yahudi, disabotaj. Ini semua maklum. Tapi disebabkan Nabi bijak, akhirnya mereka semua akur. Maka terjadilah terjadilah piagam Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Daripada orang yang bencikan Nabi, jadi kepada orang yang kasihkan Nabi SAW. Ini yang banyak berlaku saya. Baik. Tadi Ustaz ada sebut salah satu daripada luar biasanya Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah dia akan menyertai semua peperangan yang disertai oleh Nabi SAW. Ini luar biasa hebatnya Ustaz. Jadi sahabat kita ada nak tanya satu soalan. Kita nak bersama dengan Razali Zali Ismail.
Ya, soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Dais serta semua kru yang terlibat. Moga dirahmati Allah. Soalan yang pertama, adakah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Ayyub Al-Ansari, mati syahid ketika dalam peperangan? Yang kedua, pada usia berapakah Abu Ayyub Al-Ansari ini mula berjihad dalam peperangan kerana Allah Subhanahu wa taala? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih akhina Tuan Razali dengan mengatakan yang pertama, adakah sahabat baginda Nabi SAW ini Abu Ayyub mati syahid? Ya. Ketika mana tadi saya sudah sebut Abu Ayyub umurnya panjang. Umurnya panjang sampai ia bertemu kepada Muawiyah. Mungkin di sini di sini kita nak lihat mungkin Abu Ayyub juga setelah tadi saya sebut Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berniat, kalau ditakdirkan Allah izinkan niat itu berjalan sampai bila ia akan terlaksana. Jadi Abu Ayyub bila mendengar Rasulullah SAW mengatakan akan terbukalah kota Konstantinopel atau kota Rom, dia sebenarnya cerita begini. Kalau kita lihat pernah semasa peperangan dahulu, peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni kena buat parit. Kan itu idea daripada Salman Al-Farsi. Buat parit. Masa nak buat parit tu tak kuat sahabat Nabi. Mungkin agaknya sudah lemah ke, sudah penat. Nak ketuk nak buat parit tadi bukan mudah. Ya. Jadi akhirnya Rasulullah SAW mengambil kapak. Faks. Nabi ambil kapak, lalu Nabi kata, macam seakan-akan Allah bukakan suatu nampakan kepada Nabi SAW, yang hari ini kita sebut kepada ilmu tasawuf, nampakan kepada para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dia kalau duduk dengan kita, dia macam nampak kita macam dia operate macam X-ray. Ini memang ada dalam sebutan kitab ulama. Ketika mana dia Allahumma selamat, Rasulullah SAW pukul kapak tadi, pembukaan kota Mesir, pembukaan kota Rom, pembukaan kota, maka kat situ sahabat dah nampak, Rasulullah SAW nampak sesuatu. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini adalah orang yang ingin tahqiqkan apa yang Nabi sebut. Maknanya Nabi dah sebut. Kat sini kita boleh ambil pengajaran bagaimana Nabi SAW kata begitu, Amiruha, pemimpin yang baik. Abu Ayyub kata, kalau boleh akulah. Sebab tu setiap kali peperangan dia nak ikut, moga-moga dia akan termasuk di antara orang yang akan berperang di kota Konstantinopel, Rom tadi, Byzantine bersama. Akhirnya sampai zaman Muawiyah masa itu, tapi Abu Ayyub ni bila zaman fitnah kepada Sayyidina Ali, Abu Ayyub bersama dengan Sayyidina Ali. Tapi setelah Sayyidina Ali wafat, kemudian sudah reda, kemudian Abu Ayyub bersama dengan Muawiyah untuk melancarkan perang. Ini perang dengan orang kafir, bukan perang Islam dengan Islam. Jadi perang dengan kafir di bawah, masa itu di bawah pemerintah, di bawah maksudnya di bawah apa dia kata, chief, di bawah ketuanya, leader, anak kepada Abu Ayyub, anak kepada Muawiyah, iaitu Abu Yazid. Yazid bin Muawiyah. Dan semasa perjalanan tu umurnya 80 tahun. Tu yang saya kata tu, 80 atau 90. Di dalam firman Allah Subhanahu taala, anaknya ini yang berkaitan dengan anaknya minta dengan ayahnya jangan pergi jihad. Kenapa tu? Sebab ayah dah tua. 80 90. Ayah dah tua, jangan pergi. Tapi Allah turunkan ayat Al-Quran, infiru khifafan wasiqalan wa jihadan fi sabil. Maknanya Allah SWT bagi tahu, bertebarlah kamu ataupun pergilah kamu untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah, sama ada yang tua ataupun yang muda. Infiru khifafan ringan, maknanya muda. Siqalan yang tua, maka dia pergi. Sebab itu dalam sejarah mengatakan anak-anak Abu Ayyub pergi cari Nabi SAW. Minta, ya Rasulullah, tolonglah cakap dengan ayah, jangan pergi, dah tua, boleh dimaafkan. Tapi tidak. Maka Abu Ayyub tidak syahid
tetapi mati sebelum sampai ke kota Konstantinopel. Oh. Maknanya meninggal dunia kerana terlalu sakit, sakit tua, tapi memang semangatnya nak pergi. Lepas tu dekat sini ada yang mengatakan dalam peperangan, maksudnya masih dalam tempoh peperangan meninggal dunia, adakah disebabkan syahid ataupun tidak? Itu kita letak tidak syahid, tetapi yang luar biasa, bila hampir nak meninggal dunia, Yazid datang, pemimpin, leader datang. Ya. Pak Cik lah. Ya. Pak Cik, kenapa Pak Cik? Dia kata, aku sudah sampai masanya. Ada tak hajat apa-apa? Ni. Ada tak hajat apa-apa yang saya perlu tunaikan? Dia kata, bawa aku ikut kamu semua. Sampai yang terakhir daripada pintu, dindingnya tembok. Kota Rom tadi, ataupun Konstantinopel tadi, sampai ke sana. Baik. Ditanam di bawah dinding ataupun kubu Rom tadi. Cantik Ustaz. Bila Ustaz kata ditanamkan di kota Konstantinopel tadi, sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan. Ya. Kita bersama dengan Puan Siti Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ya. apakah di manakah makam Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan? Bolehkah umat Islam jika menurunkan fardu hajat umrah pergi melawat ke makamnya, makam Abu Ayyub yang begitu hebat? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke Ustaz tempat melawat itu? Boleh kita pergi sama-sama. Silakan. Allahu Akbar. Terima kasih yang bertanya, Puan Rohani. Tempatnya di Turki. Masya Allah. Tempatnya di Turki, di Istanbul. Kota Turki, Istanbul. Ya. Allahumma salli alaihi berkaitan dengan berdekatan dengan masjid, dipanggil Masjid Ayub. Masjid, maknanya dekat kawasan masjid ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Di sana masjid, saya lupa nama masjid itu masa saya pergi ke Turki. Tetapi kalau kita lihat di sana, Abu Ayyub Al-Ansari ada sejarahnya. Tertulis, itu memang diketahui ramai. Abu Ayyub memang diwafatkan di kota Konstantinopel itu, yang dikatakan di situlah tempatnya, kotanya besar, kota Rom itu di Turki. Wallahu ta'ala alam, kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah angkat COVID ini, bolehlah pergi menziarahi di sana, di Turki. Ya. Kebanyakan kita selalu buat travel pergi umrah dan ziarah, kan, selalu Di Istanbul lah Ustaz ya? Di Istanbul. Kota Turki lah maksudnya. Masya Allah. Maknanya kita, Ibu negara Turki, Istanbul. Masya Allah. Maknanya bila kita pergi ke sana, mungkin kita akan dapat rasa zuk betapa hebatnya, handalnya seorang yang telah disebutkan oleh baginda SAW. Sekian lamanya Nabi sebut, tetapi terbukti di situ. Allah. Jadi Ustaz, di samping sifatnya yang luar biasa, semangat jihadnya, semangat cintakan nabinya, beradabnya, pemurahnya, menjamu makanan, dan rupanya ada satu lagi Ustaz, sifat luar biasa yang ada pada Abu Ayyub Al-Ansari ini, ialah seorang pemimpin yang hebat. Ya. Masya Allah. Jadi sahabat kita ada nak bertanya satu soalan bersama dengan Norman Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, soalan saya, adakah betul Abu Ayyub Al-Ansari bila mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang sebaik pemimpin yang memimpin, sebaik tentera yang akan membuka kota Konstantinopel, yang beranggapan pemimpin itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari? Dan berapakah jarak tahun selepas Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel? Terima kasih Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Soalan yang cukup baik Ustaz. Sebaik-baik pemimpin itu. Ya. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan menterbiah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bagaimana sifat juang yang dididik ataupun yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ramai di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifat juangnya sangat hebat. Seperti mana yang kita telah sebut pada pengajian-pengajian ataupun episod yang lalu, khususnya dalam Tanyalah Ustaz. Kita sebut Abu Ubaidah Al-Jarrah, itu meninggal dunia kerana menetap di Mesir, penyakit taun, kan. Dan kita lihat di sana bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang sentiasa terpilih ataupun sentiasa mengikut Nabi SAW dalam perang. Maksudnya dia ada kewibawaan untuk menghadapi peperangan. Ya. Menghadapi peperangan ni, kalau zaman sekarang kita nampak senapang, kita nampak ni. Betul, tapi kalau zaman dulu pedang tu. Pedang tu yang berdepan ni, depan berpedang, pedang dengan pedang. Bukan jauh Ustaz. Ini pedang ni tajam ni kena kat ni. Allahu Akbar. Kan? Pedang kan, dia tabas macam ni kan, tapi subhanallah, bagaimana, maka itu adalah yang tadi saya kata muniyati, maknanya dia punya niat untuk jadi, kalau andai kata aku boleh jadi pemimpin tadi, pemimpin perang tadi, itu dia permintaannya. Yang kedua, kalau kita lihat jarak yang tadi saya dah kata dah, aku harap pertama Nabi kata kuburnya di yang Nabi sebut ada rajulun soleh, ada seorang pemuda soleh yang akan dikuburkan di bawah kota Konstantinopel. Jadi dia kata biarlah aku, kalau tak jadi pemimpin yang akan dapat kota Konstantinopel tu, aku jadi orang yang duduk di bawah tu pun jadi. Memang bercita-cita. Dia bercita-cita. Masya Allah. Sebab tu dia dah lama mengidam-idamkan perkara itu. Lepas tu sampai 80 tahun pun dia nak pergi berperang. Bila sebut pasal perang dengan tentera Rom ini, maka dia akan pergi. Sebab beriman pada hadis tadi. Beriman pada hadis tu. Dan banyak ulama kata Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang mentahqiqkan hadis Nabi SAW. Maknanya akulah orang yang Nabi sebut. Kat sini kita lihat bagaimana interaksinya sahabat Nabi dengan apa yang Nabi sebut. Nabi sebut, tak adalah sahabat kata alah itu orang lain, itu tak. Dia mesti nak pilih aku yang jadi apa yang Nabi sebut. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, bilakah tentera Sultan Muhammad Fatih ini? Kalau ikut Sultan Muhammad Fatih, di sebelum Sultan Muhammad Fatih ini banyak pemimpin-pemimpin, banyak kerajaan-kerajaan, semuanya tahu apa yang Nabi sebut, kerajaan Islam, tahu apa yang Nabi sebut, tetapi melalui siapa? Melalui Abu Ayyub. Maknanya kisah Abu Ayyub tu menjadi apa dipanggil menjadi perangsang, menjadi penaik semangat. Siapakah kami kalau tak jadi macam Abu Ayyub? Sehingga kan disebutkan dalam sejarahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, idola mereka ialah Abu Ayyub. Masya Allah. Idola mereka ialah Abu Ayyub. Maknanya mereka tetap pegang. Macam mana Abu Ayyub yang umurnya tua tetapi sampai ke depan kota Konstantinopel, dan dikuburkan di bawah kota tadi, maka itulah semangat. Sebab itu maknanya jarak walaupun 600 tahun berada di dalam kubur yang ingin mendengar derapan tapak kuda yang akan masuk ke dalam itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Maknanya kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini menjadi satu semangat juang kepada Sultan Al-Fatih untuk meneruskan perjuangan. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3. Jadi terima kasih para penonton TV3 kerana bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana, ada lagi 30 minit sambungan siaran di TV9. InsyaAllah kita sambung lagi selepas ini. Kembali selepas ini dalam TV9 kita akan jumpa. Selepas ini kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita. Pada hari ini pengajian sirah, kita membincangkan satu topik yang cukup menarik, Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana di antara poin yang mungkin kita boleh buat revision, yang pertama sekali, Abu Ayyub Al-Ansari mempunyai semangat jihad yang cukup tinggi. Tidak ada peperangan yang disertai Nabi SAW yang tidak disertainya. Yang kedua, kecintaan kepada Nabi SAW yang cukup mendalam. Dan yang ketiga, beradabnya kepada tetamu, beradabnya kepada guru. Dan yang keempat, seorang yang suka menjamu makanan dan jamu pula makanan yang hebat-hebat. Dan yang kelima, sifat pemimpin yang cukup luar biasa. Yang ini kita boleh jadikan satu semangat dalam jiwa kita untuk kita meneruskan kehidupan seharian. Baik, para penonton, kita nak teruskan pengajian kita. Tadi sebelum rehat tadi Ustaz ya, Ustaz disebutkan tentang Sultan Al-Fatih mengambil semangat juang yang ada pada Abu Ayyub Al-Ansari ini menjadi satu suntikan kepada kejayaan mereka. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sebalik sejarah yang ada pada hari ini mempunyai banyak iktibar yang boleh kita ambil. Baik itu Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan hikmah ataupun perkara yang di sebalik sesuatu perkara ada hikmah ataupun ada rahsia di sebalik tersebut, termasuklah peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kalau kita lihat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ialah seorang yang bila mendengar saja hadis daripada Rasulullah SAW, maknanya bila mendengar apa yang Nabi sebut, terus ia ingin kotakan ataupun terus ia ingin jadikan satu titik tolak pada dirinya untuk menjadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan apa yang diambil oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah sangat besar kelebihan ataupun sangat besar keutamaan yang diambil, sehingga kan pemimpin-pemimpin ataupun tentera-tentera perang setelah itu semuanya menjadikan idola Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana apa? Kerana nak merebut nak memegang maksudnya nak conquer ataupun nak menguasai kota Rom ni bukan mudah, tetapi itu di antara niat mereka untuk mereka dapat tawan. Jadi sebab itu Sultan Muhammad Fatih Sultan Muhammad Fatih sebenarnya ada ayah. Saya lupa ayahnya namanya apa nama ayahnya. Ayahnya pun bercita-cita nak jadi raja, nak jadi orang yang dapat kuasai kota Konstantinopel. Tapi pada zaman itu ada ulama yang kata ulama Rabbani, ulama yang nampak dengan mata hati ini, maka ia mengatakan apa? Dia mengatakan bukan engkau tapi anak ini. Anak ini Sultan Muhammad Fatih. Jadi bila Sultan Muhammad Fatih dibesarkan, lebih kurang lingkungan 19 tahun sudah menjadi sultan, maknanya sudah menjadi raja, dan di sana dia telah develop diri dia dan rakyatnya, tentera-tenteranya. Kita punya idola ataupun kita punya ikutan untuk menguasai. Ini ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi Zat, sahabat kita ada tanya satu soalan ni. Bersama dengan Ahmad Idham Nur Azizi, dia kata, adakah Abu Ayyub Al-Ansari sama seperti Sultan Ahmad Fatih dalam memperjuangkan agama Islam, Zat? Silakan. Adakah Abu Ayyub Al-Ansari? Baik, terima kasih. Perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu taala, kalimatullah yang ulia, kalimah Allah Subhanahu taala, semua orang perlu bercita-cita. Semua perlu bercita-cita. Tapi strategi ataupun ini semua kita kena lihat semangat juang. Semangat juang dan ada ulama yang mengatakan kerana apa Abu Ayyub jadi macam itu? Di antaranya kerana adab dia yang terlalu tinggi kepada Nabi SAW. Mana kerana adab yang terlalu tinggi kepada Nabi SAW, sehingga kan, tengoklah
pada permulaan lagi Rasulullah duduk bawah, dia tak boleh nak lalu. Tak boleh nak lalu di atas sebab dia kata mungkin kepala Nabi dia bawah, mungkin kepala ni. Dan perkara ini juga diikuti oleh orang yang sebelumnya, selepasnya. Contohnya seorang ulama, hubungan di antara seorang anak murid dengan guru, iaitu di Hadramaut lah, di Yaman, seorang namanya Habib Omar Abdul Rahman Al-Attas. Dia punya anak murid ataupun khidmah kepadanya, khadim kepadanya, iaitu Syekh Ali Baras. Pun sama. Hikmatnya macam Nabi Muhammad Sayyidina Abu Ayyub dengan Rasulullah SAW. Jadi semangat itulah yang dipegang, yang disimpan oleh Abu Ayyub, sehingga kan ia ingin melaksanakan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan seakan-akan ni seakan-akan apa niat yang Abu Ayyub nak tadi, Allah telah campakkan hasrat tadi kepada orang yang akan membuka kota Konstantinopel, iaitu Sultan Muhammad Fatih. Maknanya niat yang tadi kita kata tadi, kita niat saja. Allah yang akan susun. Mungkin tak jadi pada kita, jadi pada anak kita. Betul. Tak jadi pada anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Jadi inilah yang dibuat oleh Abu Ayyub, berniat, tetapi Allah panjangkan niatnya sampai kepada Sultan Muhammad Fatih. Kenapa saya kata begitu? Sebab Sultan Muhammad Fatih masih mengingati nama Abu Ayyub Al-Ansari. Maknanya ada hubungan. Sehinggalah kota Konstantinopel itu dibuka oleh Sultan Muhammad Fatih. Maknanya inilah bukti kecintaan kepada Nabi SAW, turut beriman kepada apa saja yang disebut oleh baginda SAW. Saya nak tanya satu soalan, Ustaz, tentang Abu Ayyub Al-Ansari, tapi kita rehat dulu, Ustaz. Kita kembali selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, banyak lagi akan kita ketahui tentang sahabat yang hebat ini. Kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita. Sekarang ni Ustaz, kita ada nak tanya satu soalan yang cukup menarik, Ustaz, yang mana kita faham di sini bahawa Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan adab yang cukup luar biasa, menghidangkan makanan yang hebat-hebat kepada Nabi SAW. Disembelihkan kambing untuk Nabi, dihidangkan kurma yang hebat-hebat untuk Nabi, dihidangkan roti kepada Nabi SAW. Namun di sebalik itu, Ustaz, kita melihatkan Nabi SAW membalas kebaikan Abu Ayyub Al-Ansari. Maknanya setiap apa kebaikan yang sahabat lakukan kepada Nabi, maka Nabi tidak akan membiarkan begitu saja, melainkan Nabi akan membalas kebaikan daripada sahabat tersebut. Mungkin Ustaz ada sesuatu yang boleh dikongsikan, Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang membalas sesuatu perkara yang lebih baik daripada sesuatu itulah Rasulullah SAW. Bila sebut tentang sifat Nabi SAW, Nabi ialah orang yang tidak supaya umatnya ataupun orang yang ingin mengenalinya tidak akan mengatakan Nabi ini mengambil kesempatan. Hanya nakkan orang punya tempat, nak ini. Tapi Nabi SAW sentiasa membalas apa yang diberikan kepada orang kepadanya lebih besar daripada itu. Lebih-lebih lagi apabila orang yang sudah lupakan Nabi SAW, tapi Nabi tetap ingat orang itu. Ataupun, ialah kalau kita lihat macam mana Nabi SAW marah kepada isterinya ketika mana isterinya muda, Sayyidah Aisyah marah pasal Sayyidah Khadijah. Rasulullah terus kata, kenapa aku suka dia? Sebab
ketika mana orang tidak beriman kepadaku, dia beriman kepadaku. Kan? Tapi yang Sayyidatina Aisyah jam tu, maknanya kalah, akur, kerana dia aku dapat anak. Masya Allah. Kan? Kat situ kita lihat, maknanya, cuma kat sini saya nak kaitkan, Rasulullah SAW akan membalas balik apa yang diberikan oleh orang, lebih-lebih lagi ketika mana orang tak kenal Nabi. Orang tak kenal Nabi. Kita, kalau orang kenal kita, masa ni kita orang dijemput, disukai, dipanggil, itu tak sama dengan orang yang masa orang tak tahu apa-apa pun kita. Tapi orang dah nampak dia dah. Orang dah nampak dia, orang akan bersama dengan dia. Apa jadi pun, ya, setiap orang dia mesti ada dia punya sejarah hitam putihnya. Betul. Kan, pahit mahitnya. Tapi ini Rasulullah, sebab tu Rasulullah SAW setiap kali sehingga kan dalam satu kisah, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebab Abu Ayyub memberikan orang makan ketika mana dia memerlukan. Dan firman Allah SWT dalam suratul Hasyr, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Itu sifat orang Al-Ansar. Jadi sifat orang Al-Ansar ni yang paling besar yang boleh kita kaitkan adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab itu dikatakan ayat ini, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu orang-orang Ansar akan mengkedepankan, utamakan diri orang lain daripada diri mereka walaupun mereka berhajat. Ini besar. Sebab tu Nabi SAW suka kepada orang Al-Ansar. Kalau Nabi suka kepada kaum Al-Ansar, min dimni, daripada kumpulannya Al-Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau tengah lapar sekalipun, Ustaz, dia tetap dahulu kaum lain yang lebih lapar. Allah. Kita yang kenyang ni tak adalah dahulu kawan yang lapar. Selalu kita makan dulu, Ustaz. Allahu Akbar. Baik, tadi kita nak highlight lah satu perkara yang Ustaz sebutkan, hebatnya Abu Ayyub Al-Ansari ni atas hebatnya kecintaan kepada Nabi SAW. Ini yang kita nak pupuk, Ustaz, kan? Ya, betul. Jadi sahabat kita ada nak tanya soalan tentang kecintaan kepada Nabi ini. Kita bersama dengan Romli Ali di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga dirahmati Allah SWT. Soalan saya, adakah Abu Ayyub Al-Ansari terlalu sayangkan Nabi Muhammad SAW sehingga sanggup mengikut Nabi Muhammad SAW berperang disebabkan perintah atau kerana beliau adalah saudara dekat Nabi, sebelah datuknya? Terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Sebab sayangkan Nabi, dia ikut perang, Ustaz. Ya, baik. Silakan. Di sini ada banyak faktor yang boleh kita seakan-akan menafikan. Kalau ada yang mengatakan memanglah ikut Nabi sebab keluarga dekat, kan? Memanglah ikut Nabi sebab dah keluarga. Selalunya ayat macam itulah orang kita. Dia mesti nak cari pasal. Dia nak cari pasal tapi tanpa menyelesaikan masalah. Dia suka sangat. Bab-bab macam tu memang suka sangat. Kan? Tapi kalau pertama, saya nak tanya kepada semua yang hadir, yang bersama dengan kita pada pagi ini, pada slot Tanyalah Ustaz ini di TV9 pula, tadi TV3. Siapakah Abu Ayyub Al-Ansari dalam sifat keilmuan? Ilmu. Mungkin orang kata, alah, dia hanya ialah macam tadi kata, dia bagi reason dia, bagi alasan, dia keluarga dekat. Ataupun sebab Rasulullah SAW dah pernah duduk rumahnya. Tadi saya dah clear kan. Rumah duduk tadi sebenarnya itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak pilih, minta maaf saya cakap, tak pilih bulu. Saya tak nak duduk rumah ni. Bahkan Nabi raikan semuanya. Sifat keilmuan itu kita lihat bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah direct daripada Nabi kepada Nabi SAW. Maknanya Abu Ayyub an Abi Ayyub qala Rasulullah SAW. Terus. Daripada ataupun an Abi Ayyub an Rasulullah SAW. Maknanya terus direct. Dan sahabat Nabi yang banyak juga ambil daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Maksudnya tak boleh kita claim ataupun kita hanya kata sebab dia dekat. Tidak. Dan yang kedua, orang kalau nak makan yang tadi, dia ke depan dengan orang lain tu apa tu? Sedangkan dia memerlukan. Betul. Dia lapar juga.
dia memerlukan dia ke depan kan. Ini bukan masalah nak perang saja. Jangan nampak hanya perang saja. Perang itu hanya mungkin sekelumit. Tapi yang lebih besar lagi, yang duduk dekat atas, tak bagi Nabi duduk bawah. Memaksa Nabi. Maknanya seakan-akan mengharapkan Nabi, tolonglah Nabi naik atas. Aku nak duduk dengan ni. Kan? Sehingga Allah seakan-akan memberikan signal pada kita. Abu Ayyub punya perasaan tu Allah jaga juga. Ada air tumpah jatuh ke bawah. Maka Abu Ayyub risau dengan isterinya, risau. Terus ambil menyusahkan dia lah, maknanya Nabi nampak dia sebut nak keringkan air tadi. Akhirnya Nabi kata, ya Abu Ayyub, macam mana kamu dengan isteri kamu Ummu Ayyub? Bagaimana kamu rehat? Kamu rehat tak? Rehat ya Rasulullah, rehat. Rasulullah tahu, Allah faham. Itu cinta. Masya Allah, cinta bukan hanya sekadar cakap. Inilah dia sahabat Nabi SAW. Masya Allah. Bukan setakat cinta saya, malah dia ini mencari berkat pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab mungkin dengan berkat inilah penghubung kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu taala. Baik Ustaz, mungkin soalan kita bersama dengan sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, apakah cabaran, kesakitan dan keperitan yang dihadapi oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Bagaimana semangat juangnya dalam menempuhi cabaran tersebut? Bagaimana cara untuk menjadikan kisah Abu Ayyub Al-Ansari sebagai motivasi dan role model untuk diri? Sekian, terima kasih. Mungkin soalan kita boleh jadikan sebagai rumusan perbincangan kita hari ini, Ustaz. Bukan mudah. Nah, jadi seorang sahabat yang cukup agung ini, mungkin ada cabaran dan bagaimana dia atasi rintangan tersebut. Kita nak jadikan role model, Ustaz. Silakan. Terima kasih yang bertanya tadi, Puan Nurul Hidayah ini. Kalau dilihat dalam permasalahan ataupun dalam ujian ataupun dugaan, cabaran, itu tak nama manusia kalau tidak ada perkara itu. Sebab setiap manusia dia mesti ada cabaran, ada ujian, tapi mengikut apa yang Allah telah tentukan kepadanya. Abu Ayyub Al-Ansari ialah orang yang dapat menduduki dua tingkat rumah dua tingkat. Tetapi orang yang juga hidupnya taklah disebut ia mewah ataupun ia orang kaya. Tapi kadang-kadang kita ni orang yang kaya pun belum tentu dapat menunaikan hak orang lain. Walaupun dia kaya. Ada orang dia miskin tapi dia nak cuba keluarkan hak orang itu juga untuk diberikan. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kasih. Macam mana Dai sebutkan tadi. Sehingga kan makanan bekas Nabi mereka makan. Itu ambil berkat. Sebab itu orang Melayu kita hari ini selalu sebut ambil berkat. Bangsa kita sebut ambil berkat. Sebab kita diajar oleh tuan-tuan guru kita, diajar oleh orang ulama. Sebab barakah tu, keberkatan itulah yang akan memberikan kesan kepada keduniaan ni. Barakah. Seorang ibu yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Kadang-kadang dia tak makan, kita akan tengok anak tu barakah. Seorang guru yang kadang-kadang anak muridnya tak tidur, dia akan bagi segala mungkin tilam, mungkin panas. Dia walaupun rumahnya terus diberikan segala tilam apa semua, tengok barakahnya. Yang saya sebut itu ada, masih hidup lagi dalam dunia ini. Kita tengok seorang ibu boleh melahirkan anaknya sehingga kan menjadi 12 orang semua penghafaz Al-Quran. Tapi tengok mujahadahnya. Dia tak suruh anaknya senang-senang keluar main kat bila-bila saja. Hari ini kita tengok barakah. Jadi barakah. Jadi apa yang didapati oleh Abu Ayyub Ansari adalah ujian yang diterima. Ujian yang diterima penuh kasih sayang. Ada orang ujian diterima tapi penuh kebencian. Dia terima. Kenapa saya? Kenapa tidak dia? Kenapa Allah hanya bagi saya? Ini ujian yang dirasakan paksaan. Tapi ada orang ujian menerimakan dengan kasih sayang. Masya Allah. Dia tahu, ya Allah, kerana engkau tahu aku ini memerlukan ini, kau berikan aku ini. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, itu di antara perkara yang kita lihat keperitan atau kemudian semangat juangnya dalam menempuhi cabaran tersebut.
mataku tidak nampak selain dia. Masya Allah. Tidak ada kesukaanku melainkan kesukaannya. Kan? Cintaku hanya ada pada dia. Dia hanya tahu apa yang aku hendak. Betul. Bagaimana orang itu? Maka semuanya. Tapi subhanallah, ini Allahu Akbar, nikmat yang Allah berikan kepada sahabat Nabi SAW. Mereka duduk dengan Nabi. Mereka bersama dengan Nabi. Mereka melihat Nabi. Mereka bercakap dengan Nabi. Mereka dengar suara Nabi. Mereka lihat Nabi berjalan. Allahu Akbar. Apa kan tidak jadi macam Abu Ayyub Al-Ansari? Kan? Jadi Allahu Akbar. Cuma kita kalau ada orang cakap, maka ustaz dah jawab. Cinta Nabi itu sebab dah nampak Nabi. Baik. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Yang ini Hindun yang asalnya benci Nabi. Kan? Dah Nabi dah depan. Masih lagi. Kat sini juga ada hidayah daripada Allah. Allah yang dorongkan hati kita. Kita semua sepatutnya orang yang beriman kepada Allah, kita syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah kerana Engkau telah hidupkan aku dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan matikan aku dalam Islam. Jangan keluarkan aku daripada nikmat agama ini. Baik. Motivasi yang boleh kita ambil daripada sejarah Abu Ayyub Al-Ansari, mudah-mudahan kita dapat daripada segala hamba Allah Subhanahu Taala. Masya Allah. Pokok pangkalnya kembali kepada hati. Masya Allah. Saya teringat arwah ayah saya yang saya cintai, arwah ayahanda saya Haji Syadan bin Sudin, sentiasa mendidik kami. Pokok pangkalnya hati. Kalau hati tu nak, akan buat. Tapi kalau hati tu tak nak, kamu tak akan buat. Kalau kamu rasa kamu perlukan sesuatu, kamu akan kerja. Masya Allah. Tapi kalau kamu benci, kamu tak akan buat. Jadi macam tu juga Abu Ayyub Al-Ansari. Maknanya pokok pangkal Ustaz kembali kepada hati kita. Kalau hati kita baik, maka baiklah seluruhnya. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Mungkin sedikit doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Ya, sama-sama kita mendadah tangan, memohon kepada Allah, sentiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala berikan apa yang kita hajatkan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid din wa dunya wal akhirah. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan tasir hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang lemah, yang hina, yang dhaif, yang naif di hadapan-Mu ya Allah. Pada pagi ini kami memulakan hidup kami di dalam majlis ilmu ini. Walaupun kami ini berada dalam kesusahan dan kesulitan, kami sentiasa bersangka baik Engkau akan melepaskan kami, Engkau akan memudahkan kami. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, turunkan rahmat-Mu sebanyak-banyaknya ke tempat ini, khususnya di kawasan ini. Kau angkat segala musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit. Ya Allah, Kau berikanlah hidayah kepada seluruh hamba-hamba-Mu, khususnya kepada non-Muslim, agar mereka memeluk agama Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami tunjuk ajar-Mu, berikanlah kami panduan untuk hidup di dunia ini, sama ada daripada golongan orang awam sehingga orang atasan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, Engkau saja yang memegang hati hamba-Mu, Engkau yang memegang hati hamba-Mu, maka Kau berikanlah kami istiqamah, Kau berikanlah kami keyakinan dan ketetapan dalam agama kami ya Allah, di bawah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut petunjuk fahaman ahlu sunnah wal jamaah yang berada di negeri dan negeri ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, letakkanlah kami di dalam hati kami cinta kepada-Mu, cinta kepada kekasih-Mu dan cinta kepada seluruh umat Islam ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau angkat segala musibah, malapetaka, bencana ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Mohon maaf atas lanjur kata telajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.